Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dalam kelas pendidikan jasmani kesihatan tingkatan 4. Okey, hari ini kita akan membicarakan topik baru, pengurusan mental dan emosi. InsyaAllah, cikgu akan cuba sampaikan kepada kamu secara ringkas, yang mana mungkin sedikit sebanyak kamu boleh faham. Di mana ada persoalan ataupun pertanyaan, nanti kita boleh bincang dalam grup nanti, insyaAllah. Okey, sebelum itu pastikan kamu semua dah bersedia dengan buku teks dan juga alat tulis kamu. Kamu boleh catat mana-mana isi penting yang kamu rasa kamu boleh catat untuk dimasukkan dalam nota akting kamu nanti. Okey, dalam buku teks kamu boleh rujuk muka surat 174 sehingga 180. Mari tengok apa itu standard pelajaran yang ingin kita capai dalam subtopik ini. Okey, yang pertama, kamu dapat menerangkan maksud kemurungan, mengenal pasti tanda kemurungan, menjelaskan contoh punca kemurungan, dan menjana idea mengurus kesihatan mental dan emosi untuk mengelak kemurungan. Okey. Kemurungan atau major depressive disorder dari segi saintifik merupakan salah satu penyakit mental yang kerap berlaku dalam kalangan masyarakat dan memberi kesan negatif kepada seseorang termasuk murid sekolah. Kemurungan boleh mempengaruhi emosi, sikap dan cara berfikir seseorang. Hal ini akan menjejaskan kehidupan harian yang normal dari segi perasaan, tingkah laku, pemikiran serta menyebabkan individu merasa sedih dan hilang minat terhadap aktiviti yang disukai. Okey, dalam topik ni kita akan fokuskan kepada kamu lah, kepada golongan remaja. Walaupun hakikatnya semua orang terlibat, semua orang boleh terlibat dengan masalah penyakit kemurungan ni. Bukan golongan remaja saja, golongan dewasa pun boleh terlibat dengan penyakit ni. Jika tak pandai nak urus, jika tak pandai nak menghadapi situasi-situasi yang boleh menyebabkan berlakunya kemurungan. Apa itu kemurungan? Kemurungan ni ialah satu penyakit psikologi yang melibatkan masalah kesihatan mental. Penyakit ini boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, termasuklah golongan remaja. Okay, kemurungan ialah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan dia berasa sedih yang berpanjangan, keletihan, ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Keadaan ini berlarutan sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 minggu. Kalau 2 minggu, kalau lebih macam mana? Boleh mendatangkan kesan yang lebih buruk. Kemurungan juga menyebabkan perasaan seseorang menjadi semakin tertekan dan akan menjejaskan kehidupan harian individu tersebut, termasuklah pemikiran, perasaan, tingkah laku dan kesejahteraan. Jadi kena tahu cara nak urus, kena tahu adakah kita ni salah seorang yang terlibat dalam masalah ini. Apa tanda-tanda? Mari kita tengok tanda-tanda orang yang mengalami kemurungan. Yang pertama, kelihatan letih dan kurang bertenaga semasa melakukan aktiviti harian. Seseorang yang mengalami kemurungan akan cepat letih dan kurang bertenaga, mungkin berpunca daripada tekanan perasaan yang menjejaskan waktu tidur. Okey, yang kedua, perasaan dan pemikiran negatif. Okey, kemurungan menyebabkan seseorang sering berasa marah, sedih, tiada motivasi, kelesuan dan berasa kekosongan. Tak ada motivasi, rasa malas, tak mau buat, rasa sedih, rasa macam duk fikir yang negatif saja, fikir yang tak baik. Okey, yang ketiga, tabiat pemakanan yang tidak normal. Okey, pesakit kemurungan akan mengalami perubahan selera makan. Perubahan selera makan ni sama ada dia tak nak makan ataupun lebih makan, asyik nak makan saja. Okey, itu antara tanda-tanda dia. Yang keempat, kurang tumpuan. Kemurungan menyebabkan remaja hilang fokus di dalam kelas, seterusnya hilang minat untuk belajar. Dia tak ada tumpuan, dia macam di awang-awangan, duk fikir apa tak tahu. Dia tak ada tumpuan. Okey, dan yang kelima, hilang keinginan untuk bersosial. Okey, kemurungan menyebabkan seseorang itu menjauhkan diri atau mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan. Dia tak mau nak bercampur dengan orang, dia nak menyendiri. Itu antara tanda-tanda kemurungan. Okey, 5 lah. Kalau dalam buku teks kamu ni dia bagi 5 saja. Cikgu rasa ada lebih lagi.
Sebab dia tak sama. Setiap orang dia punya situasi dia tak sama, berbeza. Okey, apa punca berlakunya kemurungan ni? Okey, seseorang yang mengalami kemurungan mungkin tidak sedar bahawa mereka sedang mengalami kemurungan. Mereka sering dilabel sebagai seorang yang gagal, tidak cemerlang, nakal dan cepat mengalah. Sebagai contoh, mereka sering bersendirian, menangis atau mengalami kesedihan melampau sehingga boleh mengancam keselamatan diri dan orang lain. Mari tengok apa punca-punca dia. Yang pertama, rasa malu. Okey, kesan daripada sejarah hidup yang pahit atau kurang sokongan daripada ahli keluarga. Yang kedua, kehilangan orang tersayang, kehilangan ibu bapa secara mengejut akibat kemalangan. Yang ni kena ada, orang kata apa? Kena ada penerimaan hakikat. Kita manusia ni tak kekal, memang tak kekal. Apa benda dengan kita semuanya tak kekal. Pasti akan berlaku. Okey, akan berlaku benda ni. Okey, yang ketiga, gagal dalam pelajaran. Lemah dalam sesuatu mata pelajaran menyebabkan rasa rendah diri dan menerima tekanan daripada ibu bapa. Mak ayah duk harap boleh berjaya dalam pendidikan. Tak berjaya, kena marah. Itu pun salah satu punca juga. Kadang-kadang orang ni dia, kamu kena faham, penilaian manusia ni dia tak sama, berbeza. Apapun kena redha lah. Usaha, pasti kena usaha. Jangan tak usaha. Okey, yang keempat, hilang anggota tubuh badan akibat kemalangan dan penyakit. Okey, seseorang yang hilang anggota badan akan lebih cepat berasa rendah diri, hilang keyakinan, suka menyendiri dan merasakan diri tidak berguna. Ini orang yang kaki kena potong ke, tangan kena potong ke, kadang-kadang dia memang akan jadi kemurungan, stres. Benda yang ada dengan dia tiba-tiba hilang. Tapi itulah, nak terima hakikat tu satu benda yang senang bercakap, kadang-kadang susah kita nak menghadapinya. Yang kelima, masalah keluarga, ahli keluarga yang selalu bergaduh atau ibu bapa yang berpisah akibat perceraian. Yang ni memang ada lah. Yang ni memang ada. Tapi kita kena pandai lah. Kita tengok nanti sekali, kita tengok macam mana kita nak uruskan kemurungan ni. Okay, insyaAllah. Yang keenam, penyakit kronik. Okay, pengidap penyakit kronik seperti kanser tahap 3 dan 4 akan mengalami rendah diri dan rasa tidak dapat hidup lama. Ini keyakinan diri lah sebenarnya. Kadang-kadang sebab itulah kita perlukan orang yang boleh memberi motivasi, boleh memberi semangat. Okey, yang ketujuh, trauma psikologi atau emosi. Sering menerima ejekan akibat kekurangan diri serta dibuli sama ada dengan kata-kata atau sentuhan fizikal. Asyik kena buli ya kan. Duk kena label ke, asyik duk kena katok kepala ya, duk kena tampak ya kan. Itu pun boleh menyebabkan berlakunya kemurungan. Okay. Yang ke-8, bangsa penderaan. Okay. Pernah mengalami penderaan semasa kanak-kanak. Ini orang kata salah satu daripada macam trauma jugalah. Trauma. Masa kanak-kanak dulu asyik kena dera, kena marah ya kan. Kadang-kadang dia suka fikir benda tu. Sepatutnya tak perlu fikir lah. Benda yang lepas tu lepas lah. Kita, orang kata apa? Move on. Move on. Okay. Macam mana kita nak urus kemurungan ni? Okey, yang pertama, berpegang kepada ajaran agama, okey, mendekatkan diri dengan amalan kerohanian dan agama akan meningkatkan keyakinan diri. Keseimbangan aktiviti kerohanian dan fizikal secara tekal akan membendung penyakit kemurungan secara fisiologi dan lahiriah. Yang ni pentinglah sebenarnya. Kita dalam Islam, kita kena ada satu pegangan yang mana orang kata takdir tu kan, qada dan qadar tu. Kena ada tu. Perlu mendalamilah ilmu agama. Kena ada keyakinan setiap yang berlaku tu ada hikmah dia, bukan saja-saja. Sebab setiap manusia ni dia ada ujian dia yang tersendiri dan Allah dia akan uji orang mengikut kemampuan setiap orang tu. Dia tak sama ujian yang kita hadapi. Okey, yang kedua, tingkatkan keyakinan diri. Okey, teknik komunikasi berkesan dapat membantu untuk mengurangkan tekanan yang dialami oleh remaja. Okey, ibu bapa seharusnya meningkatkan keyakinan diri remaja. Contoh, ibu bapa haruslah menggantikan hukuman yang memalukan remaja kepada pengukuhan positif. Macam peringkat umur kamu ni, sepatutnya tak perlu dah kot nak rotan-rotan betul, nak pukul-pukul dengan tali pinggang ke, dengan hanger ke. Sepatutnya lebih kepada hukuman yang pengukuhan positif. Tegur secara baik, duduk berbincang,
Sebab kadang-kadang remaja macam peringkat umur kamu ni memanglah dia akan berlaku satu proses perubahan tu. Kamu sekarang akan berubah kepada sama ada baik ataupun tidak baik. Okey. Tapi pentingnya kena tingkatkan keyakinan. Yang ketiga, tidur secukupnya. Mengamalkan gaya hidup sihat dengan tidur mencukupi boleh mengurangkan tekanan dan kemurungan. Tidur yang mencukupi dapat mengelakkan diri daripada penyakit insomnia atau hypersomnia. Insomnia ni penyakit tak boleh tidur. Okey. Hypersomnia ni penyakit kerja nak tidur aja. Kamu cikgu tak tahulah. Cikgu harap kamu tak terlibatlah dengan benda-benda macam ni. Tidur ikut waktu yang sepatutnya lah tidur. Waktu tidur kita tidur. Jangan jadi macam siang mengantuk, malam berjaga. Okey. Itu dah salah. Dia boleh mengganggu sistem tubuh badan kita sebenarnya kalau kita tak ikut aturan yang sepatutnya. Okey, yang keempat. Yang keempat, amalkan gaya hidup sihat. Okey, memperoleh kesihatan fizikal yang baik melalui amalan diet sihat. Jauhi budaya merokok agar dapat mengelakkan diri daripada penyakit. Okey, bukan merokok saja. Benda-benda terlarang yang lain pun kena jauhi. Lebih-lebih lagi penyalahgunaan bahan. Satu lagi sekarang ni, ketagihan gadget pun boleh menyebabkan penyakit juga. Waktu malam asyik main game je. Mata duk menghadap gadget, menghadap handset, duk main game je pun bahaya juga. Tu gaya hidup yang tidak sihat sebenarnya. Okay, yang kelima, perlu bertenang dan sentiasa bersikap positif. Okey, remaja haruslah digalakkan untuk meluahkan perasaan mereka kepada guru bimbingan kaunseling, guru yang dipercayai, ibu bapa, pemimpin masyarakat dan rakan. Bersikap positif merupakan salah satu cara berkesan untuk mengatasi kemurungan. Kena positif sentiasa. Orang marah kita pun bersangka baiklah, cerita dia kita kena sentiasa husnuzan lah, bersangka baik. Kadang-kadang apa yang orang tegur kita tu untuk kebaikan kita. Okey, kena terima secara baik. Okey. Sedekah yang paling mudah adalah nasihat. Nasihat pun sedekah juga sebenarnya. Orang tegur kita sebenarnya untuk kebaikan kita. Kena fikir secara positif. Okey, itu cara-cara menguruskan kesihatan mental dan emosi. Okey, cikgu rasa itu saja yang ingin cikgu sampaikan. Sekiranya kamu ada soalan ataupun pertanyaan, nanti kita boleh bincang dalam grup, insya-Allah. Macam biasa, cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan yang cikgu beri nanti mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey, apa-apa pertanyaan, apa-apa persoalan, kalau kamu boleh tanya dalam grup. Kalau kamu segan ke, malu ke, kamu boleh PM cikgu, insya-Allah. Okey, itu saja dulu daripada cikgu. Kita jumpa dalam kelas perbincangan grup sekejap lagi, insya-Allah. Assalamualaikum.